Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM Mempesonakan. Bagaikan samudera yang indah bulunya, namun tidak mampu terbang ke angkasa. Ya, terima kasih yang terus setia dengan Melaka FM mempersanakan 102.3 maupun dengan Melaka FM secara dalam talian di RTM Play untuk edisi hari Jumaat hari ini, hari yang penuh keberkatan penghulu segala hari. Ada juga hari ke-6 kita berpuasa, Alhamdulillah. Dan tak lupa juga terima kasih buat yang menonton ketika ini di live page Melaka FM. Seperti biasa, hari Jumaat 8.30 pagi kita akan ke udara untuk segmen Bicara Mufti. Dan Alhamdulillah hari ini saya bersama Mufti Negeri Melaka yang berbahagia, Datuk Ira Haji Abdul Halim bin Haji Tawil, dapat hadir ke konti siaran Melaka FM. Assalamualaikum Datuk Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Murni? Sehat? Alhamdulillah sihat. Datuk Ira sihat juga ya? Sehat, alhamdulillah, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur cuaca pun sesedap walaupun panas sikit ya. Insya-Allah. Berapa hari dah puasa ya? Dah 6 hari dah Datuk Ira. Alhamdulillah. Yang ke-6 ya. Cepatnya masa berlalu. Betul. Ada orang bilang 6 hari puasa. Ada orang bilang lain pula. Dia kata 25, 26, 23 hari lagi nak raya. Itu pun mempunyai makna yang sama tu Makna ya. yang sama. Makna yang Dia bilang sama. raya, dia tak bilang puasa. Jadi Datuk Ira, bila dah masuk 6 hari puasa ni, Alhamdulillah, tentunya ramai daripada kita tahu tentang niat berpuasa Datuk Ira. Ya, Tapi saya, mungkin insyaAllah. ada niat-niat yang perlu kita berbetulkan ke Datuk Ira ya. Saya, Silakan Tari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. DJ Murni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya seluruh petugas Melaka FM yang tak nampak di layar Ya. yang tak nampak di suara, tetapi memain peranan untuk melancarkan siaran kita di seluruh kawasan yang boleh diikuti untuk mendekati Melaka FM yang mempersonakan ini. Ya. Dan seterusnya sidang pendengar Melaka FM di mana juga berada, saya doakan insya-Allah hari ini hari Ramadan yang ke-6 kita menunaikan ibadat puasa. Ya. Semoga ibadat puasa kita ini diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal soleh insya-Allah. Amin insya-Allah. Okey, DJ Murni, satunya mungkin ada agaknya di kalangan kita yang ditimpa penyakit, ada yang mungkin tak dapat nak puasa, ada yang keuzuran, mungkin ada yang mendapat menimang cahaya mata. Alhamdulillah. Jangan lupa fa'iddatun min ayyamin ukhar, iaitu mengganti selepas daripada Ramadan nanti. Kalau dia tidak dapat nak menunaikan puasa baki seluruh Ramadan ni ditakdirkan, maka gantilah pada hari yang lain. Kalau beberapa hari sahaja daripada bulan Ramadan ini, juga selepas Syawal ataupun dalam bulan lepas satu Syawal nanti boleh mengqada'kan puasanya. Tetapi bagi mereka yang keuzuran, yang pada orang kata akalnya, pada kesihatannya tidak mengizinkan dia untuk mengqada' puasa, kerana faktor usia, kebergantungan kepada ubat yang sentiasa, kemudian penyakit itu adalah penyakit yang amat kritikal, memerlukan rawatan rapi, perlu makan obat mengikut jadual dan sebagainya, maka diharuskan ataupun dibenarkan kepadanya ialah menunaikan kafarah ataupun dipanggil fidyah, memberi makan kepada fakir dan miskin. Itulah konsep ibadat dalam Islam, iaitu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita dengan satu asas yang kukuh. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan kepada kita sebagai umat manusia untuk menunaikan sesuatu perkara yang wajib tadi, kecuali sebenarnya manusia mampu buat. Ini satu konsep pensyariatan yang harus kita lihat. Kadang-kadang orang kata, kenapa kita nak berpuasa? Zalim sangat ke? Makanan penuh peti sejuk, kita bukan tak ada duit. Okey, kita bukan kebuluran, makanan tak ada, semua ada. Tetapi Allah nak menguji kita, dan kita tidak pula disuruh berpuasa 24 jam, 48 jam. Ada orang sampai orang kata dia berazam mogok lapar. Orang kata itu dah mogok lapar. Itu bukan puasa namanya. Konsep Islam kalau berpuasa ialah kita sebelum terbit fajar, kata kita dah niat ataupun telah makan sahur, kemudian bila terbenam matahari, waktu berbuka. Sehebat mana pun dia kata dia nak berpuasa 24 jam, takkan boleh. Sehingga terbenam matahari, kepadanya
hendaklah orang itu berbuka puasa. Iya. Tetapi indahnya Islam ni, kalau kita tengok, kita ni berada dalam garis khatulistiwa. Khatulistiwa, kita ni tak pernah jumpa satu keadaan berpuasa di bulan Ramadan yang begitu drastik perbezaannya. Kalau Cikgu Murni pernah ke luar negara, duduk di negara-negara seperti Eropah dan sebagainya, dia ada dua situasi bulan berpuasa yang berbeza dan drastik situasinya. Okey, kalau di Malaysia, kita tahu konsisten kita 6 pagi, 5.55 atau 6.5 minit, maka kita bermulalah untuk mula berpuasa. Habis sahur, masuk subuh, habis imsak, berarti kita mula berpuasa. Macam mana pun kita akan berjumpa dengan maghrib sekarang sekitar pukul 7.20, 7 suku. Konsisten kita. Tapi siapa yang pernah duduk di Eropah, ada ketika mereka akan berbuka puasa pada jam 4.30 petang dah berbuka dah. Pendek masanya. Pendek masanya. Kemudian dia bersahur, dia boleh bersahur sampai pukul 7.30 pagi, matahari tu belum terbenam, belum terbit lagi. Itu pada ketika orang kata musim sejuk. Musim sejuk. Tetapi bila sampai musim panas, katakanlah dia akan menghadapi musim panas dalam bulan 5, bulan 6, mereka pula akan berpuasa ada yang sampai 16 ke 18 jam. Ada yang sampai negara macam Finland, mereka akan berpuasa sampai 20 jam, 19 jam satu hari. Artinya nak menahan diri tu. Matahari siang tu terlalu panjang. Artinya pukul 4.30 atau pukul 3.30 dah terbit matahari. Dah masuk subuh. Pukul 8.30 malam, 9 malam baru masuk maghrib. Pada ketika itu kata ujian. Jadi kita ni macam mana? Kita ni sebenarnya alhamdulillah. Tapi kalau kita semak imbang balik, saya bermuhasabah atas orang kata ilmu dan Allah Subhanahu Wa Taala punya ilmu dan kudrat Allah. Akhirnya kalau kita yang bertengahan ni, kok mana pun kita akan puasa dalam 14 jam, 13 jam. Tapi negeri-negeri tadi, kalau mereka itu hidup 60 tahun, artinya 30 tahun dia akan jumpa puasa yang panjang. 30 tahun lagi dia akan puasa pendek. Artinya kalau dia campur dua puasa tu tadi, sebenarnya dia jadi seimbang. Seimbang juga. Saya kata bila saya muhasabah balik, ya Allah, saya rasa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang duduk Eropah tu, dia orang kata siapa nak berbuka cepat kita pergi negeri sejuk. Itu pada musim sejuk. Tapi pada musim panas nanti siapa nak berbuka nak puasa panjang pergi negara Eropah. Kat Finland, dekat Switzerland, dekat Sweden, mereka akan berpuasa dalam siang yang amat panjang. Okey. Tak apalah kalau kita lihat, itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pada kita puasa, kecuali manusia itu mampu. Allah tidak menzalimi manusia. Jadi sekarang ni dalam bulan puasa ni, siapa yang boleh mengalahkan kita sekarang ni? Kesihatan kita ke, kehendak kita ke, atau nafsu kita, atau ilmu pengetahuan kita yang kita telah dipelajari, dah diajari untuk menjaga diri kita ini supaya menahan diri daripada lapar. Jadi cabaran yang antara yang hebat bulan-bulan puasa ni ialah menjaga nafsu kita. Itu sebab kalau kita tanya, kalau dari sudut ada fiqh ahli ulama mengatakan, kalau ibadat lain, kalau kata ibadat zakat, orang akan tanya bayar zakat kat mana, berapa ringgit. Kalau transfer duit, macam mana you transfer duit? Katakanlah sekarang ni kita boleh buktikan dengan transfer duit. Kalau bayar zakat, you bayar amil siapa? Kalau you semayang, dia tanya imam baca apa tadi. Hari ni hari Jumaat, imam baca apa. Tapi kalau buat puasa, tak ada orang tahu. Siapa nak buktikan kita ni berpuasa? Betul. Siapa yang nak membuktikan? Dan ibadat puasa adalah kejujuran dan keikhlasan diri kita sendiri. Seorang ibu tidak ketahui anaknya sama ada berpuasa tidak siang hari ni. Walaupun pagi tadi dia bersahur, walaupun malam karang pukul 7 suku petang karang, dia akan berbuka puasa bersama, duduk makan semeja. Tapi dia tahu tak pukul 12 ni dia pergi mana. Apa dia buat. Kita pun tak tahu. Antara ibadat puasa ialah antara individu tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jujur ke, kita tak jujur ke, kita betul-betul berjaya mengalahkan tuntutan nafsu kita, selera kita ke, atau kita gagal. Kalau berjaya, alhamdulillah, itulah ujian.
Kenapa? Duit ada. Kalau duduk dalam rumah peti sejuk penuh makanan. Semalam buka tak. Tapi tak apalah, kita syukur bahawa inilah nikmat pada kita, bahawa setiap yang Allah perintahkan kepada kita itu ada ujian. Iya. Ujian pada kita ialah pertama, mampu tak mampu kita melawan tuntunan nafsu kita ini, sama ada kita menang ataupun kita kalah. Iya. Yang kedua, dia bergantung kepada keikhlasan kita. Yang ketiga, Allah tidak mensyariatkan puasa ini kecuali manusia mampunya. Tapi kalau tak mampu, ini keindahan Islam. Kalau tak mampu, ada keuzuran dan sebagainya, balik kepada prinsip yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam bab puasa ini ada pilihan. Kalau tidak ada kemampuan, jangan sampai kita berpuasa memudaratkan. Ada kes-kes yang kita dengar ibu bapa dia paksa anak dia yang umur 6 tahun tu tak bagi makan sampai betul-betul ni. Sampai anak tu orang kata itu jangan. Dalam konsep Islam, kalau anak kita setakat mana yang dia mampu, dia belum baligh, dia masih memayis, biarlah setakat mana yang dia mampu. Mungkin hari ni. Tapi kalau kita dah dewasa ni, dah baligh, jawabnya jangan pula tak mampulah. Kecuali ada betul-betul dari sudut perubatan, kesihatan, ketidakmampuan kita untuk menyempurnakan tadi. Tapi kalau kita teruskan juga memberi mudarat kepada tubuh badan kita, boleh pengsan, boleh gelap mata, boleh hypo, boleh macam-macam lah kalau yang mengidap kencing manis dan sebagainya. Jawabnya dia hendaklah mengambil langkah, iaitu membatalkan puasanya atau makan apa yang perlu untuk memberikan, melindungi kesihatannya. Kerana konsep Islam, apa pun pensyariatannya jangan sampai mendatangkan kemudaratan. Dan Allah tidak mensyariatkan sesuatu perkara kecuali manusia mampu. Dan dari sudut pensyariatan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Allah hendakkan sesuatu yang mudah dan tidak hendak sesuatu yang menyukarkan, yang menyulitkan kepada diri seseorang tadi. Okey, dalam bulan puasa ni saya tengok dah meriah yang kata bazar Ramadan. Itulah alhamdulillah tengok meriah. Tak apalah, kita rasa syukur. Mungkin orang nak dia kata nak qada 2 tahun tak Yang dapat sebelum bazar ni Ramadan. tak dapat ni nak kira. Jadi saya tengok ada pro dan positifnya. Tapi apa pun prinsip, jangan sampai berlaku pembaziran. Betul. Inilah dalam keadaan tadi. Kalau nak beli makanan, pastikan makanan yang kita beli tadi mencukupi untuk ahli keluarga kita. Dan jangan sampai tak cukup. Itu juga tak. Tapi kalau tak cukup, nak kata macam mana, mungkin keadaan ekonomi tak menentu. Tapi jangan sampai kita pula berjiran tetangga. Ini saya kata indahnya Ramadan ialah mengeratkan silaturahim, mengeratkan kejiranan, mengeratkan kekeluargaan. Jadi dalam kita berbuka, pandang-pandang jiran kita, pandang-pandang ahli keluarga kita, pandang-pandang sahabat kita. Mungkin kita ni berbuka penuh di atas meja, tetapi ada jiran dan sahabat jiran keluarga kita yang mungkin berbuka dengan seadanya. Allah. Seada ni maksudnya bukan tak berbuka. Kalau kata orang Malaysia tak terbuka tu kita pelik jugalah. Tapi seadanya mungkin orang kata seadanya air, sekadar air teo kan, kurma ada sikit, nasi, itulah dia berbukanya. Nak beli lain dia kata belum tentu hari ni ada hasil ataupun tidak. Kalau yang berniaga belum tentu ada perniagaan yang menguntungkan, ke laut belum tentu dapat hasil, menogel getah belum tentu getah tu dia punya. Macam-macam lah orang kata pertimbangan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Jadi konsep dalam Islam kalau tengok Ramadan ini ialah kita disunatkan berbelanja lebih, tetapi jangan sampai berlaku pembaziran. Jadi fikirkanlah bagaimana nak elakkan pembaziran. Kadang-kadang kita mengikut hawa nafsu kita, beli akhirnya banyak buang tong sampah. Allahu Akbar, dan tak nak tira ya. Ini berlaku saya yakin banyak. Akhirnya antara satu kajian yang dibuat oleh pihak PBT, artinya kutipan sampah akan meningkat. Betul. Pada bulan Ramadan. Kalau ditanya pula hotel-hotel yang buat bazar Ramadan, apa ni, buffet Ramadan, makanan yang dibuang itu pun juga banyak. Betul. Jadi ada hotel-hotel membuat rangka strategik. Saya rasa syukur. Mungkin dia boleh edarkan, kalau di KL diberikan kepada gelandangan, asrama-asrama dan sebagainya, tapi biarlah makanan itu masih berkualiti. Itu kalau nak bersedekah, niat saya biarlah bersedekah yang baik. Yang ketiga, kalau kita lihat dari sudut Ramadan ini, tak ada bulan lain yang saya rasa kita menjaga masa kita. Jadi satunya bulan Ramadan ini ialah nikmat menjaga masa.
Saya nak tanyalah DJ Murni. Semalam antara pukul 7 sampai pukul 7:19 berbuka puasa, berapa kali kita pandang jam kita? Saya rasa kalau kita ni banyak kali dah tengok jam ni. Hari-hari lain jarang kita pandang jam kan? Jadi untung makhluk yang bernama jam di tangan kita ni, iaitu pada bulan Ramadan lah, kita akan menghargai masa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh masa berbuka tu seminit pun tak nak terlewat, walaupun ada. Jadi jangan adalah di masjid, di surau yang terazan cepat 5-6 minit, nanti susah pertikaian. Jadi alhamdulillah, saya rasa di Melaka belum ada lagi kejadian. Alhamdulillah. Di negeri ada siaran tercepat azan. Tercepat. Jadi ada imam kadang-kadang itu, tapi kalau dia azan asar tu bukan salah imam. Tengok jam juga. Kena tengok jam juga. Jadi itulah bagi saya antara yang nikmat bulan Ramadan ini ialah nikmat menjaga masa. Ya, Okey, DJ Murni, kalau kita balik apa yang kita perbincangkan, segalanya bermula dengan niat. Niat kita. Niat kita. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks niat, kita segala amalan tadi bermula dengan niat. Dan dalam konteks niat tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata setiap kebaikan yang Allah kita lakukan, dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah akan mencatat setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia tadi. Setiap kebaikan pun akan dicatat, dan kejahatan pun juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia akan bergantung dengan bermula dengan niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, tetapi dia tak berniat buat baik, dia tidak sempat nak buat baik, tapi dia berniat. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah menurunkan firman-Nya, katanya Allah akan mencatatkan di sisinya satu kebaikan. Barang siapa yang berniat nak buat baik, kemudian dia melakukan satu kebaikan tadi, dia teruskan buat baiknya, maka Allah akan membalas kebaikan tadi dengan 10 ganjaran kebaikan. Malah boleh sampai kepada 700 kali ganda kebaikan. Malah lebih besar kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi. Itu artinya baru niat nak buat baik. Artinya kalau niat buat baik, tak sempat nak buat, atau tak boleh buat, ada terhalang, atau terlupa nak buat, kita telah dapat satu pahala kebaikan. Dan kata Nabi, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tunaikan niat tadi, Allah akan balas dengan 10 kali ganda, dan mungkin sampai kepada 700 kali ganda, dan lebih daripada itu Allah boleh melipat gandakan pahalanya. Dan kata Nabi, barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kejahatan, niat nak buat jahat, lepas ni nak berompak, nak apa kan, lepas tu falam ya'malha, dia tak melakukan niat tadi, dia batalkan niat nak buat jahat, kata Nabi, dia telah melakukan satu kebaikan. Artinya dia batalkan niat buat jahat tu, telah melakukan satu kebaikan. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kejahatan, kemudian dia buat juga, Allah akan memberikan balasan kejahatan yang dilakukan dengan satu sahaja kejahatan. Satu sahaja. Itu pun kejahatan tu apa lagi? Kalau selalu saya bagi kiasan, ibarat kita mencatat sesuatu dengan menggunakan pensel. Apa makna pensel? Pensel boleh padam. Boleh padam. Boleh padam. Bagaimana boleh padam tadi? Kita ambil pemadam, kita gurih-gurih, padam. Tapi dalam kejahatan tadi, boleh padam. Bilakah boleh padam? Apabila kita bertaubat, apabila kita menyesal, apabila kita mohon keampunan Allah, kita mengembalikan hak orang apa yang kita ambil dan sebagainya, maka kejahatan yang kita lakukan tadi akan terhapus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat-ibadat yang kita buat ni, satu memberikan kebaikan, pahala kepada kita, dan satu lagi hikmahnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita kena buat baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kerana setiap kebaikan yang kita lakukan tadi, bukan sekadar baik saja, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang kita sedar, yang kita tak sedar tadi. Allah akan menghapuskan dosa kita. Subhanallah. Jadi inilah
kita dah bulan puasa ni, apa kita nak buat ni sekarang ni? Niatlah buat banyak-banyak, nak buat kerja baik. Niat kita. Paling kurang fikir, hari ni aku nak beli bazar Ramadan banyak-banyak, aku nak sedekah kat orang. Katalah kita tengok lalu tengok banyak ada bazar Ramadan tak laku kan, kadang-kadang macam mana nak tolong kawan kita ni tak? Kita letaklah RM30, cakap dengan tokey tu, awak bungkuskan air RM30 ni, saya pun tak tahu siapa ni, awak ulurkanlah siapa-siapa ni sekarang, pekerja Southern Waste ke, pekerja kilang balik ke. Itu pun niat buat baik. Niat dulu. Niat dulu. Hari ni nak sembahyang mana? Niat dulu. Nak datang awal, niat dulu. Tiba-tiba tak datang juga awal, tak apa. Dah dapat juga ni. Dapat juga pahala kan. Okey, jadi jangan sampailah orang kata kita berazam dan berniat di bulan puasa ini. Satu kebaikannya ialah menambahkan lagi peluang-peluang kita untuk melakukan kebaikan. Tak ada dalam bulan lain. Kita bertarawih. Tarawih takkan dapat pada bulan lain ya. Kalau tadarus boleh buat dalam bulan lain, walau kemal ya, tapi tarawih ni. Jadi saya harap-harap kita beribadat ni jangan ikut semangat ajalah. Kadang-kadang kata Piramli, ramai. Ada kadang-kadang, jarang-jarang sekali-sekala. Jadi bila ramai, seminggu pertama Ramadan penuh orang. Masuk minggu kedua dah tinggal kadang-kadang. Lepas tu dah tinggal jarang-jarang. Yang ada dah sampai 20 nanti, sekali-sekala je hilang. Jadi biarlah Ramadan kita ini, kita istiqamah daripada awal Ramadan sampailah ke 30 Ramadan dan menjelang Syawal tadi. Jangan lupa satu lagi, Ramadan mengingatkan kita pada tanggungjawab menunaikan ibadat zakat. Tahun ini zakat Majlis Agama Islam Melaka, di bawah Zakat Melaka kita telah putuskan, iaitu dengan 3 kadar, RM7, RM14, RM21. Dan kita asas kiraannya pada beras. Tetapi ada orang tanya lagi, Ustaz, saya memang tak makan walaupun saya banyak duit, tapi saya tak makan beras beras wangi super ni, dia kata. Saya tetap makan roti je, macam mana? Jadi jangan kira beras lah ya. Kita kira satu lagi ialah standard hidup kita dan pendapatan isi rumah kita. Kadang-kadang kita tak kerja pun, orang kata cuti pun gaji RM1,000 juga. Satu hari RM1,000 tau gaji. Ada orang. Kenapa? Pasal gaji dia satu bulan RM30,000. Alhamdulillah. Jawabnya satu hari dia duduk aja, satu hari ada RM1,000. Itu pada orang yang bergaji tinggi. Mungkin dia profesional, arkitek, penerbang, pilot, doktor. Gaji dia kira minit dah. Tapi ada orang pula gajinya kais pagi makan pagi, dan ada setengah orang pula kais pagi tak makan-makan pun ada. Akbar ya. Jadi dekat situlah kita menzahirkan nikmat kesyukuran atas apa yang dikurniakan. Jadi pilih, kita ada 3 pilihan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Jadi kalau ditanya nak yang baik ke nak yang itu, maka kalau nakkan pahala yang besar, tunaikanlah sekarang ruang untuk melakukan kebaikan dalam ibadah puasa. Ada nak RM7, nak RM14, nak RM21. Kalau tanya pahala, nak banyak nak sikit? Saya nak banyak. Nak banyak. Jadi kalau nak untung banyak, kenalah modalnya besar. InsyaAllah. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. InsyaAllah. Dan bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi rezeki kita. Wallahualam. InsyaAllah. Itu dia, Alhamdulillah. Satu pesan cukup menarik daripada yang bahagia saya bersama Mufti Negeri Melaka. Dan mungkin Datuk Ira sedikit hari Jumaat hari ini, Datuk Ira, sebelum kita Alhamdulillah hari Jumaat kita dah rapatkan saf. Pengurusi masjid pula mengeluh masjid dah tinggal setengah, dia kata. Jadi saya menyeru kepada penduduk karya, pendengar, jadi kita segera ke masjid hari Jumaat ni, ruang terbuka. Kita telah merafatkan saf, walaupun ada lagi lebih kurang dalam 5 inci lah antara satu body dengan satu body tadi, satu individu dengan individu. Artinya boleh kita kata masjid pada kapasiti sekarang ni adalah 80% ke 90% muat. Jadi kepada kita, jangan tanya orang, kita tanya diri kita, ke mana destinasi kita hari ini dalam menunaikan ibadah puasa, ibadah Jumaat kita. Jangan lupa kita ada anak, jangan lupa kita ada isteri, ada suami, jangan lupa kita ada adik-beradik, jangan lupa kita ada rakan sepejabat, jangan lupa kita ada jiran tetangga kita. Jadi kepada mereka kita ajak bersama menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah kefarduan Jumaat. Masjid di Melaka
kurang 1 kilometer dah jumpa satu masjid. Betul, Tak ada Alhamdulillah. alasan untuk kita katakan tak ada ruang untuk kita beribadat di bumi Melaka yang bertuah lagi bersejarah ini. Wallahu alam. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih Saiful Samah Mufti Negeri Melaka Datuk Ira untuk hari ini. InsyaAllah kita akan ke udara minggu depan Datuk Ira ya. Ya, sama. Terima kasih, Datuk Sekian, Ira. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua rakan pendengar di 102.3 maupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik dan juga yang menonton kami di live page Melaka FM. Okey, ni boleh sentuh ya. Kongsikan juga rakan-rakan yang menonton ya. Terima kasih semua hantar Melaka sampaikan ucapan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa katanya. Datuk Rahim Bani juga sampaikan ucapan ni. Assalamualaikum lah untuk Datuk Ira juga. Alhamdulillah ya. Terima kasih semua yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Moga-moga ya sentiasa sihat walafiat insya-Allah. Tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengarkan utama 9 pagi. Terus kita dengarkan 102.3 Melaka FM mempersanakan. Akta Kualiti Air akan diperkenal. Perluasan rangkaian fiber liputi 5.9 juta premis setakat suku pertama 2022.